Adakah ini makanan seimbang? Bahasiat tak? Adakah ini bahasiat? Adakah ini bahasiat? Adakah itu bahasiat? Ini bahasiat. Adakah ini seimbang? Adakah ini seimbang? Seimbang tak ni? Seimbang tak makanan tu tadi? Mari kita tengok dalam bab nutrisi dan teknologi makanan. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para pelajar cikgu sekalian. Pada hari ini kita akan pergi ke bab yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan nutrisi dan teknologi makanan. Dalam bab ini kita akan membincangkan tentang makanan yang berkaitan dengan haiwan, termasuklah kita manusia, makanan kita, dan tumbuh-tumbuhan. Apa yang tumbuhan perlukan. Okey, dan juga kitar nitrogen. Yang paling penting sekali adalah teknologi makanan. Bagaimana makanan-makanan ini yang sedia ada di pasaran disediakan. Bagaimana makanan itu diproses. Jadi kita pergi kepada OP kita macam biasa. Mari kita tengok di sini. OP kita adalah pada hari ini adalah gizi seimbang dan nilai kalori. Kita tengok dulu kandungan tambahan di sini, iaitu 2.1.1 memerihalkan gizi seimbang. Okey, kami akan dapat memerihalkan gizi seimbang. Kemudian 2.1.2 sepatutnya kita boleh buat eksperimen, tapi PDPR. Okey, so kita hold eksperimen dulu, menjalankan eksperimen untuk menganggarkan nilai kalori di dalam sampel makanan. Kita akan dapat anggarkan nilai kalori yang ada pada makanan yang kita guna dalam eksperimen ini. Okey, tapi kita akan go through eksperimen itu nanti. Okey, 2.1.3 mewajarkan kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Okey, kami akan dapat mewajarkan kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Apa yang akan berlaku sekiranya nilai kalori dia kurang, ataupun apa yang akan berlaku sekiranya nilai kalori yang diambil adalah berlebihan, okay, daripada yang sepatutnya. Alright, jadi itu yang kita akan cover pada hari ini. So kita berbalik kepada buku teks kita. Ada beberapa soalan ditanyakan di sini, iaitu apakah konsep yang diterapkan oleh kempen pinggan sehat Malaysia yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, pinggan tu sehat. Nah, nanti kita pergi. Okey, nanti kita bincangkan. Apakah kepentingan kitar nitrogen kepada tumbuhan? Itu next. Alright. Dan soalan-soalan seterusnya, okey. Kamu boleh baca sendiri. Next, Bulletin Sains. Pengguna yang bijaksana akan sentiasa menyimak status keselamatan produk makanan dan suplemen kesihatan. Adakah anda seorang pengguna yang bijaksana? Pernah tak anda semak sebelum anda makan sebelum ini? Adakah anda main ambil saja dan kemudian masukkan ke dalam mulut dan kunyah? Okey. Kalau anda bijaksana, mulai sekarang ni anda kena semak sama ada makanan itu selamat ataupun sehat. Next. Okey, gizi seimbang dan nilai kalori. Ingatkah anda tentang gizi seimbang yang telah anda pelajari semasa di tingkatan 2? Ini dia, cikgu zoomkan sikit. So, ada beberapa gambar di sini. Satu gambar cikgu, lawa. Kemudian satu lagi gambar di sebelah adalah nasi lemak. Sedap. Okey. Yang mana satu anda pilih? Main-main je. Okey, gizi seimbang ialah makanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. Okey, kuantiti yang betul itu adalah gizi seimbang. Okey, apakah hidangan nasi lemak ini merupakan satu contoh gizi seimbang? Adakah ia gizi seimbang ataupun tidak? Kalau kita tengok apa yang ada pada satu pinggan nasi lemak. Dekat sini kita ada karbohidrat, nasi. Kita ada vegerin, okey, iaitu kacang. Kita ada protein, telur dan juga ayam. Kita ada buah-buahan di sini ataupun sayur di sini, mentimun, buah timun. Adakah dia mempunyai sayur? Secara umumnya mentimun ni dikenali sebagai sayuran. Tetapi secara botaninya mentimun ni adalah buah kerana dia berasal daripada ini dia. Kerana dia berasal daripada it grows from flowers and contain seed. Dia membesar daripada bunga dan juga mengandungi biji benih. Tapi secara botani dia adalah buah, tetapi
secara umum kita sebut mentimun ni adalah sayur. Alright. Jadi move on. Berbalik kepada nasi lemak yang tadi, adakah dia seimbang? Next, malnutrisi. Di sini ada perkataan baru yang mungkin kamu tak pernah jumpa, iaitu malnourish. Malnourish ni bukan kekurangan saja. Terlebih makanan pun dikenali sebagai malnourish juga. Okey, kekurangan atau berlebihan mana-mana kelas makanan menyebabkan malnutrisi. Bukan kurang saja, lebih pun menyebabkan malnutrisi. Okey. Contoh dekat sini yang diberi dalam gambar di bawah. Okey, goiter, beguk. Okey, bahasa umumnya pembengkakan kelenjar tiroid, pembengkakan kelenjar tiroid. Kemudian scurvy, pendarahan pada kulit, terutamanya bahagian gusi. Okey, kerana kurang vitamin C. Goiter tadi kurang makanan laut. Alright. Kemudian kita pergi kepada marasmus, kurang protein. Kwashiorkor, kurang protein. Ricket, kurang kalsium. Kalau kita tengok individu-individu yang mengalami penyakit ini mengalami kekurangan nutrien. Okey, bukan berlebihan, tapi yang ini kurang. Marasmus tadi apabila kurang protein, karbohidrat dan nutrien-nutrien lain. Okey, kamu tengok budak yang mengalami marasmus. Kemudian kwashiorkor pula apabila dia kurang protein. Dia mungkin ada karbohidrat tapi protein kurang. Jadi itu bentuk badan mereka. Kebanyakannya memiliki perut yang kembung, besar di bahagian perut. Okey, ricket seperti yang kamu tengok dalam gambar adalah kaki bengkok disebabkan kurangnya kalsium. Okey, apa sumber kalsium? Susu. Alright, next. Itu masalah kesihatan. Jadi yang ini yang dimasukkan oleh konsep pinggan sihat se-Malaysia. Jadi ini yang dimasukkan oleh konsep pinggan sihat Malaysia. Kalau kita tengok dalam buku teks, alright, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Okay, kamu mesti dah familiar dengan KKM baru-baru ini kerana negara kita sedang dilanda pandemik COVID-19. KKM sering kali disebut di dalam TV, berita harian ataupun media sosial, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. So ini yang dimasukkan konsep pinggan sihat Malaysia. Kalau kita tengok dalam Rajah 2.1, okey, makanan dalam kuantiti yang betul. Tengok ni. Okey, isi suku pinggan dengan nasi atau sumber karbohidrat yang lain. Malaysia terkenal dengan nasi sebagai sumber karbohidrat. Kalau kamu pergi ke Eropah, okey, negara-negara Eropah, mereka akan konsum ataupun makan sumber gandum. Alright. Next. Isi suku pinggan dengan ikan atau sumber protein yang lain. Okey, suku sahaja. Okey, ikan atau protein. Protein bukan saja ikan, ayam, okey, daging, telur. Itu adalah sumber-sumber protein. Next, isi separuh pinggan dengan buah dan sayur. Ini kebanyakan kita. Okey, kurang mengamalkannya. Separuh itu adalah sayur dan buah-buahan sepatutnya. Tetapi separuh kita adalah protein biasanya. Banyak daging, banyak ikan, okey, banyak ayam di situ. Tetapi kurang sayur dan buah-buahan. Jadi, kalau nak sihat, amalkan konsep pinggan sihat Malaysia. Alright. Kita dapat mengelakkan pelbagai komplikasi penyakit. Next. Aplikasi konsep pinggan sihat Malaysia dalam kehidupan harian. Okay, ada contoh yang diberi dalam gambar rajah tu. Ini adalah contoh-contoh pinggan yang sehat. Okay, makanan menu yang sehat untuk kita. Tetapi adakah menu kita seperti ini? Tanya pada diri sendiri. Okay, mesej utama. Makan 3 hidangan utama yang sehat dalam sehari. Makan 1 hingga 2 snack yang sehat di antara waktu makan jika perlu. Lebihkan pemakanan-makanan berbijirin, kacang dan sebagainya. Kurangkan makanan bergoreng dan bersantan. Malaysia terkenal dengan kari, kan? Makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. Makan di kedai asal sedap. Okey. Orang di dapur tidak peduli. Asal kamu suka, sedap, cukup rasa. Tetapi di rumah kita boleh kawal. Okey, ingredient, ramuan yang kita beri ke dalam makanan kita. Okey, makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. Okey, suku-suku separuh. Itu yang dimasukkan dengan suku-suku separuh. Alright, itu contoh pinggan sihat Malaysia.
Okey. Gizi seimbang lah. Okey. Untuk mendapatkan gizi seimbang, beginilah contoh menu yang kamu perlu amalkan. Ini adalah gizi seimbang. Karbohidrat, protein, sayur dan buah-buahan perlu ada dalam pinggan kamu. Tengah hari nanti tengok, ataupun malam, apa menu yang kamu amalkan. Okey, so ini menjawab OP kita berkaitan dengan eksperimen ya. Kalau kita buat eksperimen, kita akan buat seperti gambar foto 2.2. Susunan radas untuk mengukur nilai kalori makanan. Okey. Apa itu nilai kalori? Of course, kalau kamu adalah seorang model ataupun ahli bina badan, okey, kamu patut tahu bagaimana mengira nilai kalori makanan yang kamu makan. Alright. Nilai kalori bagi suatu makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut dengan lengkapnya. Okey. Berapa orang dewasa perlukan dalam satu hari bagi seorang lelaki? Adakah kamu tahu? Adakah seorang perempuan yang mengandung nilai kalorinya lebih tinggi daripada lelaki yang bekerja berkeras? Itu adalah persoalan-persoalan yang kita perlu dapat jawab dalam bab ini. Alright. So, unit nilai kalori tenaga yang dibebaskan oleh pengoksidaan atau pembakaran makanan lazimnya diukur dalam unit kalori, kal, kilokalori, kcal, joule, J atau kilojoule, kJ. Apakah unit SI? Standard International bagi tenaga. Okey, 1 kalori adalah 4.2 joule. 1 kilokalori 4200 joule. Bersamaan dengan 4.2 kilojoule, kJ. Okey, unit standard bagi nilai kalori ialah joule per kilogram. Okey, J kilogram negatif 1. Okey, pengukuran nilai kalori dalam makanan dapat dilakukan dengan menggunakan radas khas yang dikenali sebagai calorimeter bomb. Okey, ini adalah radas yang digunakan bukan dalam eksperimen, tetapi radas yang digunakan secara direct untuk mengukur nilai kalori makanan. Makmal kita sekolah tidak ada calorimeter bomb ini. Okey, makmal kita ada dalam gambar foto 2.2 itu. Radas itu makmal kita ada. Okay, kalau kamu pergi ke universiti, adalah gambar foto 2.3 itu, iaitu calorimeter bomb. Okey. Kalori dalam karbohidrat, lemak dan protein yang diukur dengan cara menggunakan calorimeter bomb. Alright. Ini spesifik dan tepat. Okey. Kalau kita buat dengan eksperimen kita tu, iaitu gambar foto 2.2, dia ada banyak aspek-aspek yang mengganggu, faktor-faktor yang mengganggu nilai kalori itu. Kerana kita mungkin diganggu oleh faktor angin, okey, suhu persekitaran dan sebagainya. Okey, karbohidrat nilai kalori dia dalam unit kilojoule 16.7. Lemak 37.6, banyak. Protein 16.7. Paling tinggi nilai kalori di situ adalah lemak. 3 kategori kelas makanan itu: karbohidrat, lemak, protein. Mana satu yang tinggi nilai kalorinya? Lemak. Okey. Lemak kalau nak diet kena dikurangkan. Kena kurang pengambilan lemak kerana kalorinya tinggi. Nilai kalori yang berlebihan akan menjurus kepada obesiti ataupun kegendutan. Makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalori. Nilai kalori dalam makanan dapat ditentukan melalui kuantiti karbohidrat, protein dan lemak yang terkandung dalam makanan tersebut. Alright. So kita tengok dalam rajah buku teks. Perhatikan rajah 2.3. Beberapa contoh kelas makanan dan anggaran nilai kalori. Gula 100%. Karbohidrat. Alright. Makanan daging, kita ada air 69%, protein 18%, lemak 13%. Kamu boleh tengok legend dekat tepi. Okey, minyak sawit 100% lemak. Manakala beras, kita tengok karbohidrat 76%, air 14%, protein 8%, 2% lemak. Itu adalah beras. Sumber dia Stone and Cozen 1981. Ini adalah komposisi karbohidrat, lemak, protein dan air dalam beberapa jenis makanan. Maksudnya kalau kamu ambil gula, apa yang kamu dapat? Karbohidrat 100%. Kalau kamu ambil daging, apa yang kamu dapat?
Apa nutrien kamu dapat dekat situ? 69% air, 18% protein, 13% lemak. Okey, kalau kamu ambil beras, karbohidrat paling tinggi dan paling rendah adalah lemak. Alright, itu contoh ataupun komposisi 3 kelas makanan dalam beberapa jenis makanan. Okay, next, makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalorinya. Okay, contoh kelas makanan kita tadi ada 4 di sini, iaitu tambah satu lagi, pelawas. Alright, kubis, timun. Itu adalah pelawas. Kurang pelawas akan menyebabkan kita lama di dalam tandas. Kenapa? Sukar makanan ataupun tinja nak dikeluarkan. Okay, next. Karbohidrat, nasi putih 15.04 kilojoule, roti putih 10.60, gula kasar okay, 16.50, lemak, minyak sawit 38 kilojoule, mentega 31.20 kilojoule, daging ayam 8.27, daging lembu 13.11, kubis 0.34, timun 0.55. Sikit saja kalori dia. Jadi lebih banyak kita makan kubis, timun, lebih kurang nilai kalori yang kita ambil dalam satu menu makanan yang kita makan. Adakah dia lebih sihat? Terpulang. Sekiranya dia seimbang dengan karbohidrat, lemak dan protein, sekiranya dia separuh seperti konsep pinggan satu Malaysia, ia adalah seimbang. Next, kita tengok eksperimen. Ini dia. Okay. Nanti cikgu akan buat eksperimen ini. Alright. Cikgu akan buat video, rakamkan video tersebut dan post dalam channel cikgu ni. Right. Sementara itu, kita tengok sepintas lalu. Penyataan masalah tujuan untuk menganggarkan nilai kalori dalam beberapa sampel makanan dengan menggunakan kalorimeter. Nama radas kita kalorimeter. Sampel makanan yang manakah mempunyai nilai kalori paling tinggi? Kita ada ramalan di sini, hipotesis. Kacang tanah mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi berbanding dengan roti dan ikan bilis. Yang tidak sama, dimanipulasi jenis sampel makanan. Bergerak balas, perubahan suhu atau nilai kalori makanan. Suhu yang akan menentukan nilai kalori makanan. Kemudian dimalarkan jisim air, berat air, isi padu air. Bahan, 1 gram kacang tanah, 1 gram roti, 1 gram ikan bilis, kapas dan air suling. Itu bahan yang kita gunakan dalam eksperimen ini. Dan kita tengok radas, kaki retot, tabung didih, termometer, penghadang, plastisin dan jarum. Okey. Prosedur seperti dalam rajah 2.4. Kamu tengok kapas, termometer diletakkan di dalam tabung didih. Kapas disumbatkan di bahagian atas tabung didih yang telah diisi air suling. Kemudian jarum digunakan untuk memegang ataupun mencucuk sampel makanan dalam keadaan menegak dengan bantuan plastisin. Okey. Penghadang untuk menghalang angin ataupun udara. Rekodkan suhu air T2 selepas sampel makanan habis terbakar. Perubahan suhu adalah suhu air tolak suhu awal. Hitungkan dan masukkan dalam formula ini. Okey. Ini adalah formula untuk mengira nilai kalori makanan. Kamu akan dapat nilai kalori bagi setiap kacang tanah, ikan bilis dan roti. Soalan cikgu, secara teorinya agak-agak mana satu? Kita akan tahu nilai kalori sekiranya kita buat eksperimen ini. Ini untuk menjawab kita punya OP yang satu lagi. OP kita tadi mewajarkan kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Kesan pengambilan kalori yang tidak menepati keperluan individu. Budak di dalam gambar itu A dan juga berbanding dengan individu yang berada di B. A kurang berat badan, stay happy. Kemudian B obes, lebih berat badan daripada sepatutnya. Selain mengamalkan gizi seimbang, jumlah kalori pada setiap hidangan juga seharusnya menepati keperluan kalori individu tersebut. Seimbang, perlu seimbang, tetapi jumlah kalori dia perlu tepati. Jumlah kalori bergantung kepada jantina, bergantung kepada umur, bergantung kepada pekerjaan. Jumlah kalori setiap individu tidak sama, bergantung kepada faktor-faktor yang cikgu sebutkan tadi. Okey. Amalan pemakanan yang tidak sihat seperti waktu makan yang tidak sewajarnya dapat menyebabkan masalah seperti malnutrisi, obesiti.
Okey, dalam buku teks kita ni ada beberapa penyakit yang ditunjukkan. Okey, iaitu melibatkan amalan pemakanan yang tidak sihat, menyebabkan masalah seperti malnutrisi, obesiti. Anorexia nervosa adalah penyakit di mana seseorang itu sangat takut berat badan bertambah. Individu ini cenderung kurus kering kerana tidak makan ataupun memuntahkan balik semua makanan yang telah dimakan olehnya. Kemudian, diabetes mellitus, kencing manis, lebih pengambilan gula. Okay, kemudian, tekanan darah tinggi, hypertension, trombosis, stroke, serangan penyakit jantung dan penyakit jantung. Masalah kesihatan di dalam Raja 25 ini, obesiti, mengambil makanan yang tinggi nilai kalorinya secara berlebihan untuk jangka masa yang panjang. SAN meningkatkan risiko mengidap penyakit diabetes mellitus. Aterosklerosis ni adalah penyakit di mana pembuluh darah dia menyempit kerana plak-plak terbentuk pada dinding-dinding arteri. Menyebabkan pembuluh darah dia sempit dan juga mengeras. Bila sempit dan mengeras, dia boleh menyebabkan tekanan darah tinggi. Next, anorexia nervosa. Kengganan seorang individu untuk makan kerana terlalu risau akan kenaikan berat badan. Mengidap masalah kesihatan seperti malnutrition dan boleh membawa maut. Aterosklerosis adalah pemendapan kolesterol pada dinding arteri yang cikgu nyatakan sebentar tadi. Lumen arteri dia, lumen iaitu bahagian tengah arteri dia macam hose tu, bahagian tengah tu sempit dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Bila sempit, tekanan dia tinggi. Ingat, ini konsep fizik. Meningkatkan risiko jantung dan stroke. Penyakit jantung dan stroke. Diabetes mellitus, gula atau minuman tinggi, makanan atau minuman yang kini tinggi kandungan gula untuk jangka masa yang panjang, menjejaskan penglihatan, kesihatan ginjal dan sistem saraf. Luka lambat sembuh. Kalau kamu menghadapi penyakit ini, kemungkinan ada anggota badan kamu yang perlu dipotong. Bahaya. Elakkan daripada pengambilan gula yang berlebihan ini. Tekanan darah tinggi, mengambil makanan tinggi kandungan garam, meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Tekanan darah tinggi, jantung sentiasa bekerja keras. Dan akhirnya tidak dapat menampung tekanan, pressure di dalam badan, di dalam pembuluh darah. Akan menyebabkan pembuluh darah pecah, menyebabkan stroke dan juga serangan jantung. Jadi ini adalah sangat bahaya. Kawal pengambilan garam dalam menu makanan kamu. Next. Corak pemakanan masyarakat Malaysia ada kesannya terhadap kesihatan. Ni kita lah. Sebab kita duduk di Malaysia, jadi kita bincangkan pasal berada di Malaysia. Kesihatan badan manusia bukan saja dipengaruhi oleh pengambilan jumlah kalori yang menepati keperluan, tetapi juga bergantung pada corak pemakanan seperti waktu makan dan jenis makanan. Waktu makan dan jenis makanan. Jenis makanan saja tidak cukup, tapi kita kena tengok waktu makan kita bila. Kalau kita makan 12 tengah malam, adakah itu baik untuk kesihatan? Fikir-fikirkan. Di Malaysia terdapat beberapa jenis restoran, terutamanya restoran makanan segera yang beroperasi sepanjang masa. Mengapakah restoran-restoran ini beroperasi sepanjang masa? Adakah pengambilan kalori yang menepati keperluan anda dapat diperoleh daripada makanan segera dan makanan rapuh? Cabaran minda. Restoran yang beroperasi sepanjang masa memberikan kesan buruk terhadap kesihatan. Bincangkan. Kenapa restoran yang beroperasi sepanjang masa ini memberikan kesan buruk? Kerana poin cikgu beri, restoran yang beroperasi sepanjang masa akan menggalakkan orang ramai untuk makan tanpa mengira waktu. Makan secara tidak teratur ini akan menyebabkan pencernaan terganggu, perubahan hormon, kenaikan berat badan, peningkatan kadar gula dalam darah dan krem perut, serta terbiasa melewatkan waktu makan. Bila kita biasa melewatkan waktu makan, dia boleh mendatangkan penyakit. Apa contoh penyakit itu? Salah satu contohnya adalah gastrik. Alright, next. Raja 26 menunjukkan kesan makan segera dan makanan rapuh. Gula berlebihan dapat menyebabkan obesiti, gigi rosak, risiko awal mengidap diabetes pada usia muda, pewarna aditif, pemanis tiruan dapat menyebabkan kanser, mandul, diabetes mellitus, kerosakan hati dan ginjal. Begitu juga ketiadaan kandungan khasiat dapat menyebabkan malnutrisi, kurang nutrien, kenyang. Tetapi
Nutrien kurang di dalam makanan tersebut. Dia kenyang saja. Dia kenyang, tidak gastrik dan sebagainya, tetapi tidak mendapat kelas-kelas makanan yang kita sebut tadi. Karbohidrat, protein, lemak, pelawas. Kafein dalam minuman bergas dapat menyebabkan keadaan susah tidur. Kafein terkenal. Bila minum kopi, sukar untuk tidur. Kerisauan, ketagihan. Kafein seperti yang ada pada puntung rokok menyebabkan seorang itu ketagih. Selepas makan saja dia akan merokok. Sebab apa? Kandungan kafein dalam tu menyebabkan ketagihan. Kemudian, garam berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung, kerosakan ginjal. Okey, ginjal yang menapis darah akan terkesan apabila terdapatnya kandungan garam yang tinggi di dalam darah. So, itu saja berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Cikgu harap kamu ingat suku-suku separuh. Karbohidrat, suku, protein, suku, pelawas, right? Separuh. Alright, banyakkan buah-buahan dan sayuran untuk mengelakkan malnutrisi, iaitu terlebihnya nutrien ataupun kurang. Dan juga kita telah membincangkan tentang nilai kalori. Bagaimana nak mengira nilai kalori makanan, ada formula dia. Jadi kita telah membincangkan tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh malnutrisi ini. Lebih nutrien atau kurang nutrien. Dan apa akan jadi apabila kita konsum nilai kalori yang berlebihan atau kurang. Kita telah membincangkan serba-serbi tentang penyakit tersebut. Sekiranya kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanyakan dalam ruangan komen di bawah ataupun tanyakan di dalam grup WhatsApp kita. Cikgu harap kamu amal pemakanan yang sihat dan harap kamu faham OP kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.